Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan pergi kepada bab yang baharu, iaitu bab 2 zaman air batu. Jadi di sini ada gambaran yang kamu boleh nampak, iaitu beberapa haiwan yang kamu akan ketahui yang hidup pada zaman air batu. Okey. Sebelum itu, cikgu akan memberikan pendedahan kepada kamu. Bab 2 ada mengandungi beberapa subtopik, iaitu yang pertama iaitu 2.1 dunia kita, 2.2 zaman air batu, 2.3 garis masa zaman air batu, ciri-ciri zaman air batu akhir, 2.5 ialah perubahan zaman air batu akhir, dan 2.6 ialah kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah itu zaman air batu? Air batu ialah ais, zaman yang di mana bumi diliputi dengan ais ataupun salji. Okey, boleh faham? Okey, cikgu akan teruskan dengan slide yang berikutnya. Okey, ini adalah gambaran bagaimana dunia kita, bumi kita yang diliputi daratan, lautan dan kawasan yang dilitupi dengan salji. Okey. Okey, ini adalah pengenalan kepada dunia kita, iaitu bumi kita. Okey, dunia merupakan tempat tinggal manusia dan menjadi habitat kepada berjuta-juta kehidupan lain. Maksudnya menjadi habitat juga kepada hidupan seperti flora dan fauna selain daripada manusia. Okey, poin yang kedua, ahli sains menjangkakan usia bumi melebihi 4.6 bilion tahun. Jadi maksudnya bumi kita telah berusia. Usianya telah mencapai 4.6 bilion. Kamu dengar 4.6 bilion itu pun kamu tahu usia kita pun tidak boleh ataupun tidak dapat mencapai seumur seperti itu. Okey. Okey. Bumi telah melalui pelbagai perubahan yang memberi kesan terhadap yang pertama, rupa bentuk fizikal, yang kedua ialah iklim, yang ketiga ialah cuaca, yang keempat ialah hidupan yang ada, dan yang kelima ialah kedalaman lautan. Okey, kita boleh lihat dari satu persatu rupa bentuk fizikal. Kita tahu bentuk fizikal bumi ada terdiri pada tanah rata, tanah pamas rata, ada lautan, ada gunung ganang, ada bukit, ada kawasan sungai. Jadi itu adalah rupa bentuk fizikal. Maksudnya tidak wujud satu tempat tu tidak akan ada tempat yang rupa bentuk fizikal yang sama. Ada kawasan yang berpasir, bergurun. Okey, iklim. Iklim ada yang mengalami 4 musim, ada yang mengalami musim panas sepanjang tahun. Macam itulah. Okey, cuaca, hujan, panas. Hidupan yang ada, contohnya di Malaysia mungkin ada harimau, mungkin di negara lain ada beberapa buah negara tidak mempunyai hidupan seperti harimau. Jadi ada perbezaan yang wujud. Begitu juga dengan kedalaman lautan. Kedalaman lautan pun sama juga. Lautan berbeza-beza. Ada lautan yang dalam, ada lautan yang tidak dalam. Jadi itu adalah perbezaan yang berlaku disebabkan perubahan ini. Okey? Seterusnya, ini adalah pengenalan kepada haiwan yang wujud pada zaman air batu. Yang pertama, mamut. Yang kedua, sloth. Yang ketiga, bison occidentalis. Dan yang keempat ialah harimau bertaring panjang. Okey, sekiranya anda pernah melihat ataupun kamu pernah melihat movie Ice Age. Hidupan-hidupan inilah yang wujud pada zaman air batu. Sekiranya kamu pernah lihat, jadi inilah adalah gambaran bahawa haiwan yang pernah wujud pada zaman air batu. Okey, seterusnya, pembentukan fizikal bumi. Pembentukan fizikal bumi, okey, kita lihat daripada tahun yang lama dulu, iaitu 650 juta tahun, di mana pada masa tersebut bumi tiada hidupan. Maksudnya tidak ada manusia dan tidak ada haiwan dan tidak ada tumbuhan. Okey, kita bergerak pula kepada 390 juta tahun. Air laut masih tawar. Seperti yang kamu tahu kan, air laut adalah masin. Okey, air laut pada masa ini ialah masih tawar dan wujud ikan dan amfibia. Tahu amfibia tu apa? Kamu pernah belajar sains kan di sekolah rendah. Amfibia ialah haiwan luar alam seperti katak. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada 195 tahun. Maksudnya kita makin dekat dah. Okey, pada tahun ini
lingkungan tahun ini zaman Jurassic, iaitu zaman dinosaur. Iaitu dinosaur adalah hidupan utama yang wujud pada bumi pada masa 195 juta tahun dahulu. Okey, sekarang kita bergerak lagi kepada 90 juta tahun lalu. Dinosaur mula pupus dan rupa bentuk benua mula kelihatan. Okey, benua ni adalah kawasan daratan sudah mula kelihatan dan dinosaur mula pupus. Okey. Sekarang kita bergerak lagi kepada 18,000 tahun lalu. Maksudnya kita semakin dekat, semakin dekat. Okey, sekarang hidupan yang wujud pada 18 tahun lalu ialah anjing, kucing, kuda telah wujud. Maksudnya haiwan-haiwan yang kecil berbanding dengan dinosaur, haiwan-haiwan yang semakin saiz dan semakin kecil wujud. Dan paras air laut meningkat. Mengapa paras air laut meningkat adalah disebabkan oleh kecairan air batu. Maksudnya ais-ais tadi, kawasan yang dilitupi salji mula mencair dan kawasan daratan mula tenggelam dan mewujudkan kawasan lautan yang luas. Okey, kita pergi kepada pada hari ini. Pada hari ini, bumi pada hari ini terdiri pada daratan dan lautan. Jadi itu adalah yang kita boleh nampak pada hari ini. Memang ketara ada daratan dan lautan. Dan apa yang berlaku, seperti yang kita tahu, disebabkan oleh proses pencairan yang berlaku sekarang pun semakin giat berlaku disebabkan oleh fenomena global yang menyebabkan kecairan air batu dan kebanyakan kawasan daratan dalam jangka beberapa tahun akan datang, kebanyakan kawasan daratan rendah mungkin akan tenggelam. Okey. Okey, ini adalah gambaran dari selepas ke sebelum. Kita terbalikkan. Maksudnya kawasan yang telah jadi daratan dan lautan tadi, kita kembali pula ke zaman Jurassic. Okey, kamu boleh lihat gambaran di sini bagaimana kawasan daratan tersebut bercantum menjadi bumi yang pada awalnya dahulu. Okey. Melihat di sini bagaimana kawasan daratan bercantum dan membentuk satu kawasan daratan sahaja. Dan kamu boleh lihat di kawasan sekeliling yang putih itu adalah kawasan yang dilitupi oleh air batu ataupun salji. Tengok, ini adalah gambaran. Okey. Boleh nampak ialah bagaimana zaman air batu itu wujud dan kawasan daratan bercantum. Okey, cikgu akan teruskan. Seterusnya, ini adalah ciri-ciri fizikal. Ciri-ciri fizikal maksudnya yang kamu boleh nampak, iaitu dari segi yang pertama, iklim. Iklim telah mempengaruhi perubahan rupa bentuk fizikal bumi menjadi daratan dan lautan. Okey, daratan. Daratan terdiri daripada gunung, banjaran, bukit, tanah pamah, lembah dan sungai. Itu yang kamu boleh nampak dari segi daratan. Okey, lautan. Lautan, seperti yang kamu tahu, lautan ialah kawasan air masin dan meliputi 70% bentuk muka bumi. Maksudnya, dalam kawasan bumi kita dilitupi dengan 70% air laut ataupun kawasan lautan. Jadi maksudnya kawasan daratan sangat sikit ada di bumi ini. Jadi ada berapa peratus? Okey, dari 100% kamu tolak 71% lah. Jadi ada 29% kawasan daratan di bumi. Maksudnya kawasan lautan sangat besar di permukaan bumi kita. Okey, ciri yang ketiga iaitu selat. Selat merupakan kawasan perairan sempit. Jadi maksudnya ini adalah hasil daripada perubahan yang berlaku tadi, wujud pula kawasan selat, iaitu kawasan perairan sempit memisahkan dua kawasan daratan. Okey, seperti yang kamu boleh tengok dalam gambar, ada dua kawasan daratan, contohnya di bahagian Malaysia dan Indonesia, dan di tengah itu ada selat. Kawasan lautan yang berada di tengah antara dua daratan itu adalah selat yang dinamakan sebagai Selat Melaka. Dan kawasan Selat Melaka inilah yang kamu akan ketahui nanti sebagai laluan perdagangan pada zaman zaman-zaman penjajahan yang kamu akan belajar nanti. Cikgu hanya berikan input sedikit saja untuk kamu tahu ini adalah kawasan selat. Okey, cikgu teruskan.
Seterusnya, teluk, bahagian perairan laut yang menghala ke daratan. Okey, rasanya kamu pernah belajar benda ini berkaitan dengan geografi. Mungkin ada yang belum pernah dengar. Kawasan teluk adalah kawasan yang berbentuk dalam itu. Kamu tengok gambar. Okey, kawasan yang menghala ke daratan. Maksudnya lautan yang menghala ke daratan. Itu adalah kawasan teluk. Dan kawasan ini adalah kawasan yang kebiasaannya yang menjadi laluan untuk kapal-kapal pedagang untuk singgah. Sebab kawasan ini tidak mempunyai ombak yang sangat kuat. Jadi ini adalah kawasan teluk. Okey, seterusnya antara lautan dan benua di dunia ialah ini adalah senarai lautan dan benua yang terdapat di bumi. Okey, Lautan Pasifik Utara, Lautan Pasifik Selatan, Lautan Atlantik, Lautan Selatan, Lautan Hindi dan Lautan Arktik. Jadi maksudnya ada 6 lautan. Dari segi benua pula, benua ada 7. Okey, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Eropah, benua Afrika, benua Asia, benua Oceania dan benua Antartika. Jadi ini adalah lautan dan benua yang kamu perlu ketahui yang terdapat di muka bumi kita. Okey. Seterusnya, ini adalah 2.2. Okey, hari ini kita akan fokus kepada dua subtopik sahaja, iaitu 2.2 juga. Okey, zaman air batu merupakan garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun pada tahap membeku. Maksudnya suhu bumi semakin menyejuk dan menyebabkan kawasan daratan ataupun kawasan yang ada di permukaan bumi menjadi beku dalam jangka masa yang lama. Itulah yang menyebabkan pada 650 juta tahun dahulu tidak ada hidupan sebab hidupan tidak dapat survive, maksudnya tidak dapat meneruskan hidup sebab terlalu sejuk. Okey. Poin yang kedua, air batu tebal yang dikenali sebagai lapisan ais menutupi kutub utara dan kutub selatan. Okey, sekarang pun kita tahu kutub utara dan kutub selatan merupakan tempat yang bersalji dan tidak ada penduduk mungkin ada penduduk tapi tidak ramai yang tinggal di kawasan tersebut. Okey, poin yang ketiga, lapisan ais ini menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan pergunungan. Dan apa yang berlaku? Pada akhir zaman air batu, bumi mengalami proses pengglasiran, iaitu kecairan ais batu lah. Jadi yang kamu boleh nampak dalam gambar yang cikgu sediakan di situ. Maksudnya di situ ada proses pengglasiran, maksudnya pencairan air ais tu menjadi air dan terbentuklah kawasan lautan. Seterusnya, ini adalah tahap glasier di zaman air batu. Ada 3 tahap. Okey, 3 tahap. Tahap yang pertama ialah 900 hingga 600 juta tahun. Tahap kedua ialah 250 hingga 80 ribu juta tahun. Dan tahap ketiga ialah 10 ribu juta tahun. Jadi, kamu perlu tahu ada 3 tahap glasier. Ingat semula apakah itu glasier? Glasier ialah kecairan air batu. Maksudnya ada berlaku tahap dia lah, macam mana dia cair. Adakah semakin drastik berlaku kecairan air batu tu. Jadi itu yang berlaku dan menyebabkan kawasan yang meliputi air ataupun kawasan lautan semakin luas dan memisahkan kawasan daratan. Seperti yang berlaku hari inilah. Okey, zaman air batu berakhir apabila iklim dunia berubah kepada suhu. Maksudnya suhu yang panas telah mengubah iklim dunia lah dan menyebabkan berlakunya proses pengglasiran tadi. Okey. Ini yang kamu boleh nampak dalam gambar ni. Itu adalah kejadian akibat oleh proses pengglasiran. Okey, kita pergi pula kepada zaman air batu. Zaman air batu terbagi kepada 4 tahap, iaitu Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene. Jadi ada 4. Cara kamu ingat, mak pergi pasar hari-hari. MPPH, mak pergi pasar hari-hari. Miocene, Pliocene, Pleistocene, Holocene. Okey, kita pergi kepada satu persatu tahap-tahap yang terdapat pada zaman air batu. Okey, yang pertama, zaman Miocene. Miocene, Okey, berlaku antara 23 hingga 5 juta tahun dahulu. Okey, ini adalah ciri-ciri yang berlaku pada tahap zaman Miocene. Gunung ganang terbentuk secara fizikal.
Mamalia berkembang di bumi, hidupan laut dan air juga berkembang. Hidupan laut dan air juga berkembang. Mamalia kamu tahu hidupan yang hidupan itulah hidupan berdarah panas. Okey. Dan poin yang seterusnya ialah suhu dunia panas dan kering. Maksudnya sudah mula panas. Tidak lagi ada berlaku penyejukan global seperti yang berlaku pada zaman pada awal-awal adalah proses yang di mana seluruh kawasan bumi adalah sejuk. Okey. Zaman Pliocene berlaku antara 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun. Berlaku penyejukan global. Ini yang berlaku penyejukan global inilah yang menyebabkan membawa kepada penyebaran besar padang rumput dan savana. Okay, kawasan ini sudah mula tumbuh rumput lah. Dan savana adalah kawasan yang terdiri pada kawasan kering tetapi ada tumbuhan juga. Okey. Kesan yang kedua ialah haiwan dan tumbuhan berhijrah ke habitat baru. Okey, zaman Pleistocene berlaku antara 2.5 juta hingga 10,000 tahun. Glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. Okey, manusia tahu cara membuat api. Maksudnya manusia sudah mula tahu berfikir, dah tahu macam mana nak buat api. Dan manusia telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara iaitu pentas Sunda. Maksudnya kawasan Australia, kalau kamu lihat dalam, nanti kamu boleh search juga dalam peta, Australia berada di bawah dan Asia Tenggara adalah kawasan-kawasan Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina. Jadi dulu pentas Sunda adalah dikenali sebagai kawasan daratan yang menggabungkan Australia ni dengan Asia Tenggara, dan itulah yang menyebabkan berlakunya manusia bergerak dari Australia bergerak ke Australia dari Asia Tenggara. Maksudnya dulu kan kawasan, kamu tahu kan, kawasan kawasan daratan dulu bergabung, jadi manusia dapat bergerak. Kalau sekarang tidak dapatlah kecuali menggunakan kapal terbang ataupun kapal lautan. Okey, zaman Holocene ini adalah zaman yang terakhir. Apa tadi? Mak pergi pasal hari-hari. Zaman Holocene berlaku 10,000 tahun dahulu hingga kini. Okey, maksudnya sehingga kinilah berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia. Okey, manusia sudah mula berfikir dengan waras, pemikiran yang maju, boleh berfikir berkaitan dengan sains dan teknologi. Jadi manusia di sini dah nampak kemajuan lah, dah tahu macam mana cara nak gunakan peralatan. Okey, mencipta peralatan. Okey, seterusnya poin yang kedua di situ, ketiga di situ, manusia tahu menjalankan pertanian untuk mendapatkan makanan. Mereka tahu yang bahawa pertanian tu boleh mendapatkan makanan. Contohnya menanam padi, boleh menghasilkan beras. Okey, ciptaan roda dan tulisan kuniform. Ini adalah ciptaan manusia setelah manusia mengalami kemajuan dalam kehidupan. Okey, ciptaan roda. Untuk apa? Untuk pergerakan kenderaan pada zaman dululah. Belum ada kereta kan? Okey, tulisan kuniform. Maksudnya dulu mungkin mereka membuat ukiran pada dinding sebagai untuk mendapatkan apa? Untuk meluahkan perasaan, untuk menyampaikan sesuatu. Tapi bila mereka sudah ada tulisan, jadi memudahkan mereka untuk belajar sesuatu ataupun menyampaikan maklumat. Okey, poin yang seterusnya, berlaku perkembangan dalam bidang pentadbiran, undang-undang, pendidikan dan keagamaan. Sini kamu boleh nampak disebabkan oleh kemajuan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Jadi mereka sudah ada cara nak mentadbir, sudah ada undang-undang, sudah ada pendidikan dan agama untuk mereka percayailah, untuk mereka mendapatkan halal tuju kemajuan hidup mereka sendiri. Jadi itu adalah rangkuman yang cikgu boleh terangkan mengenai 2.1 dan 2.2 iaitu dunia kita dan zaman air batu yang kamu perlu ketahui dalam bab 2 ini. Okey, sebelum cikgu mengakhiri, kalau ada apa-apa yang kamu tidak faham ataupun yang kamu ingin tahu, kamu boleh bertanya dengan cikgu. Okey, cikgu berharap maklumat yang cikgu sampaikan ini jelas untuk kamu faham. Okey, dan sebelum cikgu akhiri, cikgu minta kamu buat nota mengikut kreativiti sendiri berdasarkan kepada pembentangan dan penerangan cikgu melalui slide yang cikgu telah bentangkan. Okey, sekian.